Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih. Sunnah mesti ada. Apa saja yang kita buat, di situ dia ada hukum agama. Yang mana kalau kita ikut disiplin yang betul, mana setiap perbuatan kita tu ada nilai dunia dan akhirat. Mana kita akan dapat pahala, dapat kelebihan. Jadi dalam perbincangan kita ni, kitab Mishkat Al-Masabih ini, perbincangan kita ni berkait dengan penggunaan bilik air. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabul qa'imah fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri, janganlah kamu mempercayainya, janganlah kamu membenarkan kata-katanya. Tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam kencing kecuali dalam keadaan duduk. Secara umumnya hadis Aisyah ini, Aisyah, selain daripada Aisyah menafikan Nabi kencing sambil berdiri, hadis ini juga bersifat menyabitkan, iaitu Aisyah menyabitkan bahawa Nabi kencing dalam keadaan duduk, menyebutkan tentang Nabi SAW kencing sambil berdiri. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai isteri Nabi SAW, beliau bercakap berdasarkan kepada pengetahuannya, terutama sekali ketika rumah. Kemungkinan terdapat banyak perkara yang berlaku di luar rumahnya, di luar pengetahuan Aisyah. Sebaliknya para sahabat utama Nabi SAW seperti Hudzaifah radhiyallahu anhu yang sering menemani baginda SAW melihat dengan mata kepala dia sendirilah perkara itu. Dia begini sebab ni seperti yang kita belajar dalam Sunan Nasa'i lah, kita telah jumpa hadis bahawa ada Nabi kencing sambil berdiri. Sehingga bila sesuatu dia keluar tu, tak sempat nak pergi jauh. Tak sempat nak pergi jauh. Sebab biasanya dalam riwayat sebut Nabi bila dia nak qadha hajat, buang air kecil atau air besar, dia akan pergi jauh ni, sehingga sahabat kata kalau kita tengok, kita tidak kenal Nabi. Cuma kita kenal itu orang, kita kenal itu manusia lah, tapi kita tak tahu siapa. Maknanya jauh Nabi pergi. Sebab dulu zaman Nabi dia tidak ada bilik air seperti kita ni. Jadi umumnya Nabi kencing sambil duduk. Baik. Jadi saya tidak nak bicara secara panjang lebar lah hadis kecil Nabi sambil berdiri itu apa sebab, cuma lebih kurangnya begitu yang disebut oleh ulama. Kerana Nabi tak sempat nak pergi jauh. Kita kata kalau tak sempat pergi jauh pun, duduklah tempat tu, apa masalahnya? Masalahnya tempat itu dalam riwayat lain itu dia tempat tidak sesuai duduk. Kerana kawasan itu dia ada sampah, tempat buangan sampah. Maknanya faktor kerana tidak sesuai. Tu. Ada juga pendapat yang ketiga mengatakan Nabi berdiri itu sebagai menyatakan hukum harus. Sebagai menyatakan hukum harus berdiri. Itu antara jawapan yang diberikan. Tetapi umumnya adalah duduk. Dan kita kena tahu bahawa zaman jahiliah lelaki dia kencing sambil berdiri. Sebab itulah para ulama menyebutkan bahawa Aisyah ni kemungkinan dia tidak tahu sebab Nabi kencing berdiri ni di luar rumah, bukan di dalam rumah. Sebab itulah ada sahabat meriwayatkan Nabi kencing sambil berdiri. Jadi maknanya apa yang disebut oleh Aisyah ni, sebab dia tengok. Hadis ini juga mengisyaratkan bahawa sangat menjadi kebiasaan bahawa Nabi kencing sambil duduk, dan bukan menjadi kebiasaan, bahkan itu termasuk dalam amalan yang terpencil yang berlaku kepada Nabi, kencing sambil berdiri. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i dan sebagainya, hukum tu haruslah, tapi kena berhati-hatilah. Kalau kencing sambil berdiri itu kena berhati-hati. Sebab apa?
Takut kena pakaian itu. Hanya mana lebih baik? Tentu lebih baik duduk dalam keadaan duduk. Itu lebih baik. Sebab itu menjadi kebiasaan Rasulullah. Sehingga banyak ke Aisyah nafi. Kalau kita perhatikan dari segi kata-kata Aisyah ni, kalau kita perhatikan kata-kata Aisyah ni, bukan kata-kata biasa tu. Cuba tengok ni. Aisyah kata, sesiapa yang cerita kepada kamu bahawa Nabi ni ada kencing sambil berdiri, maka jangan kamu benarkan dia. Waswah itu. Kecuali kita yakin. Kalau tidak yakin, tak timbul waswah dah. Kalau kita yakin benda tu keluar semua, orang tak panggil waswah tu. Banyak ke hadirat-hadirat perkara ni kalau kita tidak rawat, banyak ke. Saya sebut secara umum lah. Kalau tuai dia dengar pun minta maaf lah. Ni cerita di Mekah ni. Ketika di miqat, ketika di miqat nak niat ihram lah. Jadi ada seorang abang tu, ialah dia ni was-was sangat, sehingga isteri dia sebut pada saya, ustaz tolong nasihatlah ke dia, sehingga kalau dia bilik air, masuk bilik air mesti dia akan tukar pakaian dia. Kalau tidak, dia jadi tidak selesa solat. Banyak ke dia pergi dalam keadaan ihram, nak niat ihram di miqat, dia bawa kain ihram hot spare. Dua dia bawa, anak dia pergi, dia pakai ni pakai dah. Memang susah. Isteri dia kata kalau dia masuk bilik air kan, tak usah tunggulah, cari bilik air lain kita. Ni jadi maknanya terjejah tu, sedekah solat 10 minit je. Urusan tu sampai 40 minit misalnya. Ni cara dia. Jadi kena lawan lah. Dia kalau tidak rawat tak jadi. Jadi nak rawat penyakit was-was ni tak jadi makan pergi hospital tak jadi. Ni dia kena rawat dengan cara agama. Salah satu ni tadi lawan. Rejih. Jadi mari dalam kepala kita pun kita kena yakin ke diri kita, itu air aku retik tadi tu. Dia gitu cara Nabi ajar. Sebab fiqh dia kira zahir. Kalau tak jelas tu tak kira. Tu ya. Lepas tu kita kata tak sah. Nabi ajar gitu, kira sah tu. Hak tu puas-puas juga tu tanya gitu. Baik, begitulah. Hadis ini sebenarnya kita bincang dah pada hadis yang ke-28 sebelum ni. Okey, baik, seterusnya kita pergi ya. Hadis yang ke-35, an Aisyah qalat bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Umar khalfah bikauzin min ma faqala ma hadha ya Umar faqala hadha ma'un tatawaddau bih qala ma umirtu kullama bultu an atawadda walau fa'altu lakana sunnah. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri di belakangnya dengan memegang satu bekas yang bertangkai. Maknanya kita kata macam baldi lah, ada tangkai tu. Mana dalam tu ada air. Nabi SAW tanya, wahai Umar, apa yang kamu bawa tu? Umar kata, ini adalah air untuk Rasulullah berwuduk dengannya. Nabi SAW menjawab, aku tidak diperintahkan setiap kali kencing untuk berwuduk. Jika aku lakukannya, ia adalah sunat. Apa maksudnya? Baik, kita baca sini dulu lah, ringkas aja ni. Kemudian saya sebut. Hadis ini menunjukkan bahawa wuduk hanya wajib kepada orang yang berhadas bila ingin melakukan amalan yang dilarang ketika berhadas seperti sembahyang atau tawaf. Al-Munawi berkata, menganggap wuduk di dalam hadis ini sebagai wuduk dari segi bahasa sahaja menyalahi zahir tanpa sebarang keperluan. Yang jelas sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Waliyul Iraqi, ialah makna dari sudut syarak yang sudah dimaklumi. Umar radhiyallahu anhu mahu supaya Rasulullah berwuduk selepas berhadas, tetapi baginda meninggalkannya untuk meringankan umatnya dan menerangkan harus. Baik, hadis ni kita kena tengok beberapa hadis lain untuk kita faham hadis ini. Jadi berkait dengan hadis ni, sebab begini, kalau kita tengok bukan satu hadis, banyak hadis. Nabi ni kalau setiap kali dia beristinja, dia akan ambil wuduk. Sebab Nabi dia kata dia tidak mahu duduk berada dalam keadaan dia tidak berwuduk. Bahkan Nabi ni dalam riwayat sahih sebut, kalau orang bagi salam, kalau dia tak ada wuduk, dia tak jawab. Setelah dia pergi ambil wuduk, dia dalam keadaan taharah, baru dia jawab Assalamualaikum. Sebab Nabi kata, Nabi sendiri kata, dan kita jumpa dah dalam Sunan Nasa'i ni, Nabi kata, aku tidak mahu sebut assalam, sebab assalam tu nama Allah, dalam keadaan aku tidak bertaharah. Tapi hadis ni lain pula kita tengok. Sebab itulah ulama kata hadis ni sebenarnya Nabi nak mengajarkan bahawa ambil wuduk ni ada yang wajib, ada yang sunat.
Wuduk yang dikatakan wajib adalah wuduk yang menjadi syarat untuk sah semaya. Maknanya kita ambil wuduk kerana untuk salat. Mana kalau kita tidak ambil wuduk, kita tidak boleh salat. Wuduk itu dia panggil wuduk yang wajib, yang menjadi syarat pada sah semaya. Adapun Sayyidina Umar suruh Nabi sediakan air untuk Nabi berwuduk. Nabi kata, aku tidak diperintah ke setiap kali kencing aku berwuduk. Ini maknanya wuduk sunat, bukan kerana nak salat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni juga sebenarnya difaham oleh ulama bahawa Nabi nak mengajar kita bahawa wuduk hak biasa dia ambil sebelum ni tu, tapi bukan untuk salat, itu sunat saja. Walaupun Nabi jaga, tetapi Nabi tidak mahu membebankan umat dia. Bayangkan kalau hak tu pun jadi wajib, berat juga kita. Enggak, kita ni 2-3 kali meta cakap kecing lagi, ketung lagi. Boleh tahan ambil wuduk. Cara air lah. Jadi makna kena faham lah. Jadi Nabi tak sering jadi berat umat dia. Tu sebenarnya. Tapi kalau ambil semua kata Malik, bahkan dalam syarah Al-Adab Mufrad tu ada seorang ulama sampai 20 kali semalam dia ambil wuduk. Dia tak suruh anak murid dia buat gitu. Dia ngajar waktu malam, dia mentah-mentah ambil wuduk. Rupanya dia curah perut hari tu. Setiap kali dia buang air, dia ketuk, dia ambil wuduk. Dia tak suruh anak murid dia buat. Cuma dia kata apa? Dia kata dia ni daripada dulu lagi dia dididik dalam keadaan taharah. Sebab tu dia bila batal wuduk, dia ambil lalu. Bukan kerana nak semaya pun. Hak tu pilihan kita, tapi tidak dibebankan sebagai hukum yang wajib. Tidak. Cuma kalau kita buat, kita dapat kelebihan lah. Kelebihan. Nabi nak ayat begitu. Baik, seterusnya lah kita. Hadis yang ke-36 an Abi Ayyub Al-Ansari wa Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik anna hadhihi al-ayah nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar, innallaha qad athna alaikum fit tuhur, fama tuhurukum? Qalu natawaddau lis-salah wa naghtasilu minal janabah wa nastanji bil ma'. Qala fahuwa dhaka fa'alaikumuh. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Maknanya daripada 3 orang sahabat, Abu Ayyub, Jabir dan Anas bin Malik. Dia kata ayat ni iaitu fihi rijalun. Di dalam masjid tu, Masjid Madinah ni, maksud Masjid Madinah. Ayat ni fihi, mana dalam Masjid Madinah tu rijalun, ada orang-orang lelaki, ataupun boleh kita terjemah ada lelaki-lelaki, sebab dia jamak tu rijalun. Yang mana yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka bertaharah. Mana setiap kali batal wuduk, dia akan ambil wuduk walaupun tidak salat. Dia suka bertaharah, suka membersihkan diri. Tu. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka pada orang yang suka bertaharah. Baik. Nabi SAW berkata, ni riwayat daripada 3 orang sahabat. Dia kata, wahai golongan Ansar, sesungguhnya Allah telah memuji kamu dalam ayat ni lah, dengan sebab kamu suka bersuci. Bagaimana kamu bersuci tu? Cuba cerita sikit. Nabi kata, bagaimana kamu bersuci sehingga dapat pujian Allah ni? Orang lain pun bersuci juga. Dia pun kata. Jadi lelaki, beberapa orang lelaki ni pun jawab lah. Mana wakil seorang lah jawabnya. Dia kata mana? Dia kata kami ni perempuan Ansar ni. Hadis ni dia termasuk dalam bab manaqib Ansar. Kelebihan orang Ansar. Dia kata kami berwuduk untuk sembahyang, mandi kerana junub, dan beristinja dengan air. Mana bukan beristinja dengan batu. Sebab dia kalau mengikut ulama, cara istinja yang paling baik adalah guna batu ataupun sesuatu yang seperti batu, kemudian selepas tu dia guna air. Itu ulama kata yang paling afdal. Misalnya nak cari batu lepeh bapak kita, nak cari mana batu? Sebab tu ulama kata seumpama batu. Tisu ke, dia ada kayak tisu tanah tu, dia boleh menghilangkan air najis itu. Maknanya sebelum kita guna air, guna tisu dulu. Ni disebut dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarah kepada kitab Bulughul Maram itu. Baik,
Sebab apa ulama kata tu lebih afdal? Sebab bila kita buang dulu air najis itu dengan menggunakan tisu, batu dan yang seumpamanya, bila kita basuh guna air, makna najis tu telah nipis dah. Kalau ada pun sedikit saja, maknanya tangan kita ni tidak akan bergulungan dengan najis, dan penggunaan air pun jadi minimal. Itu maksudnya. Kerana Nabi tak suka ni, padahal ni kita kata najis dia, punggur dia. Nabi tak suka. Noyaknya bencinya, tak suka Nabi kepada najis, benda-benda yang najis ni. Sehingga bila istinja pun buat begitu lebih baik. Ulama kata memang kata begitu. Kalau kita tengok dalam syarah hadis disebut gitu. Jadi bila guna air tu, air pun minimal, tangan pun tidak bolok kata kemah molek bahasa Kelantan. Tidak bolok dengan najis tu lah. Bolok ni mana bergelumban dengan najis tu. Tu. Tetapi ramai juga ulama sebut mungkin setengah-setengah tu suka nak buat lagu tu. Jangan terbaik main boleh sombak tandas tu. Silap-silap air boleh. Pulaknya kena ambil kira juga benda tu. Main guna tisu ke sombak tandas tu. Boleh jadi begitu. Walaupun ada setengah tisu memang sesuai dah untuk tandas, tapi kalau parut dah guna, boleh jadi. Kukuk mana pun guna air, memang lebih baik daripada istinja dengan batu. Istinja dengan air lebih baik daripada istinja dengan batu. Baik, dalam hadis ni, golongan Ansar ni dia terkenal sebagai orang suka bersuci, mana dia ni agak cakna nak dalam bab kebersihan. Itu maksud dia. Bukan kata sahabat lain yang tidak Ansar tu tidak bertaharah, tidak. Tapi dia ni agak tegas ataupun cakna sungguh dalam bab ni. Kalau kita perhatikan di sini, dia sebut istinja dengan air. Maknanya cakna tu. Air zaman dia ni mudah ke? Payah, tapi cari juga air nak supaya boleh istinja dengan air. Sebab apa? Sebab dia tahu. Memang dalam hadis lain pun Nabi sebut, ada Nabi isyarat bahawa istinja dengan air ni lebih baik. Sebab apa? Sebab ulama bahalah, sebab kalau istinja dengan batu tak guna air, memang boleh dah buat semayang tu. Tetapi bagi setengah-setengah tempat yang panah tu, bila tidur malam tu dia jadi lembab, dia jadi bermasalah di bahagian kemaluan tu. Sebab apa? Bila peluh tu dia pergi situ, situlah timbul masalah. Sebab itulah Nabi pernah sebut dalam hadis, bila bangun pagi, bangun tidur malam tu, mula-mula sekali kena buat selain pada baca doa, kena basuh tangan dulu. Hak ni ulama kata hak ni hadis ni dia lebih fokus kepada orang yang beristinja guna batu. Tu supaya kita guna air lebih pada banyak air. Siapa boleh naik perahu air? Tempat kita ni mudahnya air hati-hati. Jadi kita tak timbul masalah. Tapi kukuk mana pun ulama kata basuh tangan dulu sebelum ambil wuduk ketika bangun tidur waktu malam. Hak tu kekal sunnah sampai hari kiamat. Siapa begitu ulama sebut. Sunnah tu tetap. Sebab apa? Sebab Nabi buat semua tu. Padahal tempat Nabi ni banyak guna air. Nabi ni kalau kita perhati dalam bab taharah, Nabi banyak guna air dalam istinja tu. Sebab tu ulama kata hak biasa, hak menjadi kebiasaan sangat guna batu tu, kawasan Popok Bani Taim tu, hak kawasan panah tu. Nak cari air pun payah. Dan dia pun hidup di kawasan pegunungan. Hak tu memang nak cari air payah. Di Popok dia ni memang dia beristinja dengan batu. Sebab tu bangun waktu malam. Jadi makna pok dia ni dia kena fikirlah. Mana kalau ada air sikit tu, dia tak akan guna untuk beristinja. Sebab apa? Sebab dia lebih afdal dia guna untuk basuh tangan bila bangun tidur. Sebab kalau dia guna untuk istinja, tak ada air, bila bangun pada pagi nak mai subuh tu nak basuh tangan tak boleh. Sedangkan tangan dia tidur ni garu rata-rata pergi tangan. Tak ada orang tidur ikat tangan. Pergi kursi tangan masa tidur tu. Yang garu situ tamu-tamu tempat panah. Gak istinja pula guna batu, tak sebersih guna air. Sebab itulah patut sangat dia kena basuh tangan dulu tu sebelum ambil wuduk tu. Itu maksud dia sebenarnya. Sebab tu hadis ni, mana kalau kita nak faham hadis ni, mana dia kena tengok juga hadis-hadis lain bagaimana ulama nilai hadis tu. Dari segi barulah kita nampak dan kita boleh faham dengan baik. Gitulah. Kukuk mana pun hadis ni termasuk dalam hadis kelebihan Ansar, kelebihan masyarakat Ansar. Tapi kena ingat hadirat satu kaum sebagai peringatan lah. Kalau kita telajak melampau nak pula, boleh jadi tercela pula. Tak boleh. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata tak boleh berdoa. Tak boleh berdoa. Maksud tak boleh berdoa ni dia begini. Dia ada air semaya dah. Tak batal lagi air semaya. Tiba-tiba pergi ambil pula atas dasar ambil wuduk ni dia ada kelebihan. Wuduk sunat lah, dia panggil wuduk nipis, wuduk ringan.
Wuduk yang khafif, yang ringan. Memang ada ulama kata hak tu molek, tapi ulama bantah. Sebab Nabi bila dia batal baru dia ambil wuduk. Bahkan setengah-setengah ulama kata, kalau setengah ulama, bukan semua kalau seorang tu dia ada wuduk, kemudian dia pergi ambil pula wuduk atau rasa nak ambil kelebihan wuduk itu masuk dalam bazir air itu. Tapi setengah ulama kata kalau panah dok, tak apa. Boleh puasa dah lah, panah dok. Kau buat ambil wuduk nak. Sekadar gitu tak apa lagi. Cuma kena jaga dari segi khomor dah, kena jaga masuk air dari tu, kena jagalah. Nabi tak uya kat kepala dah. Masa-masa air dah khomor, masa air Nabi tak uya kat kepala, takut terganggu dia punya puasa tu. Boleh juga nak buat gitu pun, tapi jangan lenggok. Nabi kata jangan kamu mendongak kepala ke langit. Jangan kamu angkat kepala. Baik, tak apalah seterusnya hadis yang ke-37 kita pergi pada hadis yang ke-37. An Salman qala ba'dul musyrikin wa hum yastahzi'una bih inni la ara sahibakum yu'allimukum hatta al-khira'ah. Qala Salman ajal amarna an alla nastaqbil al-qiblah wa la nastanjiya bi aymanina wala naktafi biduni thalathati ahjar laisa fiha raji' wala azm. Daripada Salman radhiyallahu anhu katanya, sebahagian musyrikin berkata kepadanya dengan mengejeknya, dengan mempermainkannya, mana istihza', mana mengejek. Mana pokok musyrikin sebut pada Salman Al-Farisi ni dengan maksud mengejek. Apa golongan musyrikin kata pada Salman tu? Dia kata, sesungguhnya aku melihat tuan kamu ni, sahib ni, sama ada kita terima tuan kamu kah ataupun kawan baik kamu tu, tu maksud sahib, mengajar kamu semua perkara. Masuk bilik air pun dia ajar juga seolah-olah begitu. Dia mempersendakan sahabat Nabi. Dia kata ni kalau kita kecek Kelantan sedap tak. Dia kata juh molek saimu tu, ajar sebi-sebi. Siapa masuk bilik air pun ajar cara tu. Dia kata gitu. Kata tu bukan dengan maknanya puji, tidak, tapi dengan makna keji, dengan makna istihza', mempermainkan, mempersendakan. Kata Salman, iyalah, betul lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami supaya tidak mengarah ke arah kiblat dan tidak beristinja dengan tangan kanan dan tidak berpada dengan kurang dari 3 batu. Maknanya kalau nak beristinja dengan batu, dia paling kurang kena 3 biji batu paling kurang. Kalau tak cukup lagi kena buat 5, tak cukup lagi kena buat 7, kena ganjil itu. Yang mana 3 tu mesti tidak boleh tahik kering. Tahik tu mana tahik kering tu, dan juga tulang binatang tidak boleh. Najis kering, misalnya najis unta ke, bila kering tu kan dia kesak juga, tapi Nabi tak benar sebab itu najis walaupun kering. Padahal najis kering ni kalau kita terpijak tak perlu pun basuh kaki untuk salat, tak perlu pun, sebab dia tidak melekat. Misalnya kita terpijak najis tu kering, kita kata macam bata rekah tu, tak perlu pun ambil wuduk, nak ambil tak perlu pun kita basuh kaki, dia tidak batal, cuma tak perlu pun basuh. Kalau nak basuh tu tak ada masalah, cuma kalau kering. Ni Nabi tak benar. Untuk istinja kering pun Nabi tak benar, tak boleh. Dia kita bincang ada hadis sebab dalam Nasa'i bahawa tulang ni sebab dia makanan makhluk alus jin dan sebagainya. Tu banyaklah falsafah di sebalik itu yang telah kita bincang sebelum ini. Baik, hadis ini menunjukkan kelebihan beristinja dengan menggunakan air berbanding batu. Hadis ini juga menunjukkan kesempurnaan dan lengkapnya ajaran Islam, sehingga dalam soal buang air juga dibincangkan oleh tuan punya syariat, iaitu Nabi. Yang Islam ini lengkap, tak ada satu pun perbuatan kita ni yang kita tidak boleh letak hukum. Semua ada hukum. Mana di situ ada petunjuk daripada Nabi SAW. Imam Khattabi menyebutkan pandangan imam 4 mazhab dan jumhur salaf dan khalaf bahawa yang paling afdal ialah menghimpunkan antara batu dan air. Mana ini memang ulama terima ni. Boleh dikatakan daripada zaman sahabat lagi sebenarnya. Empat mazhab ko. Kita kata jumhur salah ke, jumhur khalaf, maknanya setiap zaman semua ulama terima hak terbaiknya guna 2 bahan itu, air dan juga bahan yang kesak, sama ada batu, tisu dan sebagainya. Atas hikmah tadilah, atas tujuan tadi.
Didahulukan penggunaan batu kemudian disusuli dengan air. Jika mahu menggunakan salah satu saja, maka air adalah lebih afdal, kerana ia lebih menghilangkan zat ataupun ain najis dan kesan najis. Sebaliknya batu hanya menghilangkan ain najis sahaja, bukan kesan. Tetap ada bau tu, tapi sekadar itu pun sudah dikira taharah, sudah boleh dah. Tapi bukan pilihan yang terbaik. Tetapi ia termasuk dalam hukum perkara yang dimaafkan. Baik. Sebahagian perbahasan okay. Dia gini, saya nak sebut sikit. Sebelum ni pun ada sebut dah dalam Sunan Nasa'i pun kita bincang dah hadis ni sebenarnya. Bincang dah berkenaan dengan menghadap kiblat Nabi tak benar ni, perbincangan panjang dah. Dan sebelum ni pun kita jumpa dah dalam kitab ni sendiri pun kita jumpa dah. Jadi isu menghadap kiblat ni saya nak sebutlah sedikit di sini. Kita kena ingat. Isu menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ni jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Cumanya dari sudut fiqh, ulama memperluaskan perbincangan sebab ada Ibnu Umar ke dia terlihat, ternampak ketika dia naik di atas rumah kakak dia tu lah. Atas loteng, atas dia bukan loteng apa ni, dia orang Arab dulu, bumbung tu dia boleh naik, dia buat tempat jemur kain, sebab bumbung tu dia lantai, boleh naik. Kalau kita tengok dalam syair-syair Arab, atas bumbung tu lah dia duduk, dia bersyair pada malam hari, dia tengok bulan, tengok bintang. Style kehidupan dia begitu. Jadi bila dia naik atas rumah kakak dia Hafsah tu, dia ternampak dengan tidak sengaja Nabi sedang buang air kecil dalam rumah dia. Sebab bilik air rumah Nabi dia tak ada bumbung. Dan jelasnya nampak tu, sehingga Ibnu Umar kata nampak Nabi duduk di atas dua keping bata. Dan Nabi menghadap kiblat. Sedangkan banyak hadis Nabi larang. Tiba-tiba Nabi sendiri buat. Nak buat macam mana hadis tu? Di situlah ulama kita buat kesimpulan bahawa ya Nabi, kalau kita perhati, jadi ulama kajilah nak tahu hukum tu kenapa nampak bercanggah berlaku tu pada Nabi sendiri. Hadis fi'li dia kata tak boleh, tapi hadis qauli dia kata tidak boleh. Tapi hadis fi'li dia kata boleh, dia buat. Dia kata jangan buat, jangan menghadap kiblat, jangan membelah. Tiba-tiba dia sendiri buat. Takkan Nabi ni menyalahi syariat dia sendiri. Di situlah ulama kata hak Nabi larang tu semuanya berkait dengan buang air di tempat terbuka, bukan dalam bilik air. Sebab tu ulama fiqh kata kalau kita buang air dalam bilik air, kita tak tahu pun arah kiblat tu, tak ada orang masuk bilik air bawa kompas tu. Engkau dalam bilik air tak terlintah pun kiblat, tak tahu pun arah kiblat. Sebab tu dimaafkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau di pada pasir, di kawasan fadha, di kawasan terbuka, orang Arab dia tahu, dia tengok langit, dia tahu arah mata angin. Jadi Nabi tak pernah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sutrah, tidak ada halangan tu. Ini sebagai menghormati kiblat. Jadi sebab itulah bagi saya setakat saya baca dalam syarah-syarah hadis, kalau kita beli rumah lah, hak siap dah, bilik air siap dah, tiba-tiba makuk tanah tu ngadap kiblat, tak payah duk katak lah. Tak payah duk pecah dia punya makuk tanah tu. Sebab apa? Sebab hak tu dia tak nampak, dia tak tahu mana ada kiblat tu. Sebab dia terlindung. Hak Nabi larang semua hak berkait dengan buang air di tempat terbuka. Jadi hak Ibnu Umar sebut Nabi menghadap kiblat tu, hak tu dalam bilik air, bukan di tempat terbuka. Dia beza tu. Gitulah. Tapi kuku mana pun tetap terbaiklah kalau kita nak buat rumah, kita ambil kira awal-awal lagi. Letak dia punya makuk tanah tu, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Awal-awal lagi. Itu lebih baik. Cuma kalau beli siap dah tu, gitu je lah. Tak payah duduk menyusah lah tu. Nak kau habis beribu-ribu pula. Baik ke masjid kita. Gitulah hadirat. Baik. Saya ambil satu lagi. Hadis yang ke-38 An Abdurrahman ibn Hasanah قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة درقة قال فوضعها ثم جلس فبال إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة قال فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول فرضوه بالمقاريض قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. Daripada Abdurrahman bin Hasanah kata beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan kami, kata Abdurrahman bin Hasanah. Keluar kepada kami sambil tangannya membawa seperti perisai. Perisai ni, wijak ni. Kalau orang dulu pergi ke dia ada apa ni bang? Perisai lah. Moga dia dulu pergi dengan pedang atau apa perlulah tu. Baik, Nabi bawa tu. Katanya lagi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkannya, kemudian duduk lalu kencing. Makna Nabi jadikan perisai yang dia letak di tangan dia tu, letak tu sebagai sutrah, sebagai penghadang supaya tidak nampak kemaluan dia semasa dia kencing itu. Dan kita kena ingatlah Nabi ni, kalau kita tengok dari riwayat, bila dia kencing tu, bila dia turun punggung dia tu, minta maaf saya sebut sebab supaya jelas. Bila dia turun punggung dia nak kencing, barulah dia angkat pakaian dia tu. Tidak kata jak rumah lagi akak. Dok. Oh kita ni pasal situ. No, nak kecil tu 100 km akak dah. No, ni bila dia nak turun tu baru dia akak. Lepas tu dia akak pun sekadar tidak menyentuh tanah saja. Dia jagalah. Jadi mungkin bahagian hadapan tu agak terangkat sikit, sebab tu Nabi kalau tak ada apa-apa kena dia gini, kalau tak ada apa-apa yang Nabi boleh guna sebagai penghadang tu, Nabi akan cari tanah tinggi dan Nabi kencing di sebalik tanah tinggi tu. Orang panggil pusu lah, tempat kita panggil pusu. Tak sebi nampak. Jadi hak ni Nabi letak dia punya perisai tu supaya tidak nampak. Begitu. Tu paling kurang tu, hak paling kurang. Nak ayatnya Nabi tak suka kita ni mendedahkan aurat, khususnya aurat mughallazah tu. Khususnya aurat mughallazah tu. Sebab dia kalau mengikut istilah Imam Bukhari dan juga adalah ulama lain, dia kata kemaluan kita ni hak panggil zakat, kubul dan dubur itu dia panggil aurat mughallazah. Hak tu memang haram, tak boleh tunjuk langsung hak tu. Kena ejah ke mana pun jangan nampak tu. Tak boleh. Dia panggil aurat mughallazah. Selagi aurat mukhaffafah ni mana kita kata hak selain daripada kubur dan dubur, hak tu pun tak boleh juga. Tak boleh juga, cumanya hak tu tidak seberat hak mughallazah tadi. Jadi hak ni Nabi kira-kiranya Nabi nak tasbih nampak tu lah. Tu cara Nabi ajar. Ini adab, ini antara adab yang besar lah. Jadi Nabi letak perisai tu, maka Nabi pun kencinglah di sebalik itu. Baik, tak apalah. Dia perawi ni kata Abdurrahman lah, ketika Nabi kencing tu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada terdengar kata-kata. Jadi ada satu kaum ni, dia kalau dalam syarah hadis dia kata ni orang munafik. Ada juga yang kata begitu. Kalau kita ambil pandangan itu, saya akan terjemah gini. Jadi ada sebagai kaum berkata ni pokok munafik dalam setengah ulama sebut. Bila dia maknanya Nabi kencing sini, makna tidak jauh sangat ni. Jadi bila dia tengok gitu duduk. Jadi popok ni pun kata, tengok dia kata. Nya kencing sepore tino duduk. Dia kata ke Nabi. Sepore tino kencing. Dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi kata Nabi dengar kata-kata, makna derahkanlah dia kata tu. Siapa Nabi boleh dengar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apalah mereka ini? Mereka mengatakan sedemikian, apalah bercakap begitu? Itulah nak maksudnya. Tidakkah engkau mengetahui apa yang menimpa teman kamu, Bani Israel? Apa yang terjadi pada Bani Israel? Bani Israel dulu bila air kencing mengenai mereka memotongnya dengan gunting. Potong, kalau kena kain itu dia gunting. Tu. Lalu dia melarang mereka, maka dia diazab dalam kubur. Dia gini maknanya ni syariat zaman Bani Israel dulu, kalau kena air kencing tu maknanya digunting pakaian. Tu syariat dia. Beratlah. Syariat kita tak basuhlah dulu. Jadi puak dia tak sanggup nak ikut, dia langgar peraturan tu. Jadi menyebabkan ibadat mereka jadi tidak sah lah. Maknanya di sini jelaslah kalau mengikut ulama dia kata, maknanya isu solat dalam keadaan bersih daripada najis ni dia bukan umat Nabi saja. Umat Nabi dulu pun gitu dah. Umat Nabi dulu pun bila dia nak semaya, nak ngadak Tuhan ni, dia kena bersih daripada najis. Dulu dia, bukan kita saja. Maknanya hak kita terima syariat ni syariat yang diwarisi daripada turun-temurun, yang dikekalkan. Jadi pokok dia tu tak seikut tu. Maknanya syariat dia langgar dalam bab ni, kesan dia apa? Nabi kata dia diazab dalam kubur. Sebab apa? Sebab ibadat dia jadi tak sah dengan sebab dia tak jaga tu. Jadi kita zaman umat Nabi Muhammad ni sudah diringankan syariat tu pun tak ikut lagi. Jangan main-main. Seolah Nabi kata jangan main-main bab kencing ni. Takut jadi Bani Israel gitu.
diazab bahkan ada kadang Nabi sebut dalam hadis ada orang dekat umat dia sendiri diazab kerana kencing. Maknanya dia tak jaga semasa dia kencing, menyebabkan wuduk dia tidak sah, kesal dia solat pun tidak sah. Kerana suatu perkara yang remeh tidak dijaga, akhir sekali ibadat yang paling besar pun terjejas. Dan kerana itulah dia diazab dalam kubur. Jadi peringatan ini adalah peringatan untuk umat Nabi. Kalau umat dulu pun kena dah ni azab kih ni. Jadi tak okeylah kita tidak mau mengambil pelajaran lagi, iktibar lagi daripada apa yang berlaku. Baik, Nabi SAW membawa sesuatu seperti perisai ini sebenarnya untuk dijadikan sebagai penghadang, tirai lah. Di antaranya dengan orang ramai lalu kencing menghadap ke arahnya. Tujuannya ialah untuk melindungi auratnya daripada pandangan manusia. Sebab tu kita tengok dalam hadis lain, misalnya di zaman peperangan, dia tak boleh nak pergi jauh, dia bahaya. Jadi kadang-kadang sahabat Nabi dia buat tirai, dia ambil kain, dia buat gitu. Dia letak gitu. Jadi supaya orang tidak nampak. Tu. Jadi kalau kita baca hadis-hadis sumpah ini sangat jelas lah bahawa bilik air ni antara fungsi utamanya adalah supaya tertutup aurat tu. Jadi kalau kita buat bilik air kena ambil kira tu. Sebab saya sebenarnya tak selesa ada setengah bilik air tu tengah betih dia terakak dinding dia tak nampak. Allah kita serabut perut kita tak. Ada kayak gitu. Kalau kita kata tandas dia tu hak cokoh tu hak tinggi dia boleh kira. Ni hak duduk lepas tu pintu tu ada sejengkal lebih. Ni cerita di Kedah ni. Minta maaf lah sebut Kedah kata Kedah. Pada Kelantan pada juga kata. Nak ayat cerita saya sendiri ni. Tinggi sungguh lebih pada sejengkal. Siapa bila nak masuk bilik air kan? Kita hak bilik tu kita suruh tubik. Tubik pun serabut aku ni kata ni. Suruh dia tubik. Koci pintu hak masuk bilik tu. Baru selesa. Tak boleh gitu tu. Mana kalau kita nak ambil ruh daripada hadis Nabi ni, kita kena jaga. Sebab tu Malik tutup rapat sampai ke bawah lah. Hak tu. Sebab setengah orang tak jadi tu nak tahu beda tak jadi. Kena berhati-hati. Sebab tu hadirat kita kena ingatlah kita duk bincang ni nak supaya boleh pahala. Bukan sekadar nak supaya sah semaya dak, nak biar boleh pahala. Tu maksudnya. Baik, saya habiskan hadis ni. Baik, di dalam hadis ni tidak disebut dengan jelas siapakah yang mengejek Nabi tu. Siapa kata Nabi kencing seperti wanita, seperti otina tu. Baik, di dalam riwayat lain disebutkan dengan jelas, iaitu ni. Kita tengok sinilah, walaupun ada setengah ulama kata tu orang munafik kemungkinan. Dalam hadis ni ada sebut, cuba tengok. An Abdurrahman ibni Hasanah, Abdurrahman juga. Qala intalaqtu ana wa Amr bin al-As fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi yadihi daraqah aw shaybah bid-daraqah aw shabihun bid-daraqah fastatara biha fabala wa huwa jalisun faqultu li sahibi ala tara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yabulu kama tabulul mar'ah. Daripada Abdurrahman bin Hasanah kata dia, saya dan Amr bin Al-As pergi lalu keluar kepada kami Rasulullah SAW dengan membawa seperti perisai wijak tadilah. Saya berkata kepada teman saya, tidakkah engkau lihat pada Rasulullah dia kencing sebagaimana perempuan kencing? Ini ayatnya fenomena di zaman jahiliyah. Memang perempuan kencing sambil duduk ni. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, maknanya kira-kiranya sahabat sendiri ni. Sahabat sendiri kata. Jadi kalau sahabat kata, kalau kita tengok dalam hadis ni, maknanya tidak ada unsur mengejek Nabi, tidak. Dia kata kita kena ingat gini. Sebab hadis ni pun kita jumpa dah sebenarnya di dalam Sunan Nasai. Dia gini cerita dia nya. Oleh kerana menjadi kebiasaan sangat zaman jahiliah, sehingga boleh katakan kalau duduk ni untuk perempuan, kalau berdiri untuk lelaki, memang begitu. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, khususnya baru-baru ni, dia kadang-kadang dia masih terikat lagi dengan cara lama tu. Sebab sahabat Nabi yang ramanya dia daripada zaman jahiliah lah. Kita ni alhamdulillah lah, keturunan kita Islam. Sahabat Nabi ni asalnya tidak Islam, musyrikin, sembah berhala, orang kafir masuk Islam. Jadi nak ubah cukup sekotak selalu, nak ubah cukup set tu makan masa. Maknanya apa yang berlaku ni dalam proses pendidikan. Kucing sambil duduk, poretina jadi sungguh gitu, bukan makna mengejek. Sebab tu Nabi sebut tu. Sebab orang lelaki ni kalau dia kencing sambil duduk, saya jumpa seorang ustaz lah dalam isu ni lah. Dia kata, ustaz dia ni kata, saya tak boleh kalau saya kencing sambil berdiri kan, memang jadi terganggu solat. Sebab kadang-kadang dia terasa ngecik di betih dia. Sebab tu dia kukuk mana pun boleh pakai seluar pun dia akan pecah luar.
Saya kata bagus lagi tu. Memang betul sungguh pun. Silap-silap hari bulan kena tu. Kena jaga. Lepas tu ada orang tanya, mula ni kan ada jenis tanah dia sakut dinding. Kan? Hak tempat arek nak artu berjojo tu saya pun acak kali juga ngomong situ. Tak boleh nak ni. Musim perayaan misalnya. Lagu mana nak buat tu? Hak tu sebenarnya lebih baik. Sebab pengalaman kita guna pun nak ngecip air tu. Lepas tu dia tu air dia tobik sama tu sikit tu. Jadi maknanya itu lebih terjaga daripada kita kecil berdiri tanah hak duduk tu. Sebab air tu jauh pergi, dia ngecik tu jauh pergi. Hak ni dia tak ngecik ni. Mudah diurus. Hak ni untuk lelaki saja. Mudah diurus. Sebab itulah kadang-kadang setengah ulama dia kata isu kencing ni kita kena ambil kira jangan ngecik kuku mana. Dia tidak bincang tentang tandah tu bagaimana. Dia tidak bincang tentang keadaan tu. Tak sempat ngecik lagu mana. Misalnya kita kata ada mungkin selepas ni ada teknologi lain lagi, lebih canggih lagi, lebih tak ngecik, mana kemungkinan kena tubuh kita tu lebih baik lagi. Tanda hak jenis gitu. Itu maksud dia. Ni orang panggil fiqh. Dari sudut fiqhnya begitulah. Kita tidak bincanglah kalau dalam kitab klasik dia sebut sebenarnya duduk itu lebih baik untuk kesihatan. Memang ada sebut. Sebab itulah Nabi duduk cuma berdiri ni sekali-sekala kerana sebab-sebab tertentu. Memang dalam internet pada sebut orang yang biasa jadi kebiasaan kecil sambil berdiri dia mudah kena penyakit pada kemaluan tu. Tu memang betul tu. Begitulah kan. Berdasarkan riwayat ini orang yang berkata sedemikian adalah seorang mukmin. Kalau kita tengok riwayat kedua ni orang yang kata tu orang Islam juga. Cuma dia berkata sedemikian kerana terkejut dengan cara Nabi buang air. Yang mana kebiasaan dia buat zaman jahiliahnya berdirilah lelaki tiba-tiba tengok Nabi sendiri duduk. Sebab tu saya kata ni dalam proses pendidikan. Sebab sahabat pun tahu semua perkara Nabi buat. Gitu. Seterusnya yang dimaksudkan dengan kencing seperti perempuan adalah hadis ini mengikut kebiasaan jahiliah adalah kencing sambil duduk. Ia dijelaskan dalam riwayat yang lain. Dia mari riwayat ni pula ni. Ni. An Abdurrahman ibn Hasanah qala intalaqtu ana wa Amr ibn al-As fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu daraqah aw shibhu daraqah fajalasa fastatara biha fabala wa huwa jalisun faqultu ana wa sahibi unzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yabul kama tabulul mar'ah wa huwa jalis. Daripada Abdurrahman bin Hasanah kata dia, saya dan Amr bin al-As pergi, lalu Rasulullah keluar dan bersama Rasulullah tu ada perisai atau seperti perisai. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam duduk berlindung di hadapan perisai itu lalu kencing dalam keadaan duduk. Saya dan teman saya, maknanya inilah Abdurrahman dengan Amr bin al-As ni, mana kecek sama dia. Agak derah sikit muka dekat. Nabi dengar. Dia kata tak tengok kau Rasulullah kecing tu nampak separa tino cara kecing. Apa sahabat kata gitu? Sahabat kata gitu tu mengambil kira kehidupan dia zaman jahiliah. Jadi bukan kebiasaan. Tu. Di sinilah sahabat boleh belajar perubahan dalam setengah-setengah perkara. Bila masuk Islam, ada setengah perkara tu berubah. Tapi ada setengah tu dikekalkan. Ni antara yang berubah. Bila masuk Islam, kena buat begini. Hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak memelihara diri daripada air kencing merupakan salah satu punca seseorang diazab dalam kubur. Mana tidak cana, tidak cemak dalam bab ni boleh menjadi penyebab diazab dalam kubur. Jadi perbahasan tentangnya telah disebutkan pada buku ketiga. Ustaz Nasir sebut ni pada buku ketiga saya sebelum ni yang membincangkan tentang bab azab kubur. Gitulah hadirat. InsyaAllah hadis yang ke-39 kita bincang dalam minggu hadapan insyaAllah. Jadi rasanya habis ni, mungkin sikit benar tentu habis lah. Jadi insyaAllah kita akan bagi nota lain. Bagi nota lain. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.